Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, hari ini hari Selasa 13 hari bulan 7 2021. Kita akan masuk tajuk kita ataupun subtopik kita yang baru ya, berkaitan dengan haba penyesaran. Okey. So, haba penyesaran. Apa yang awak perlu tahu tentang haba penyesaran? Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang haba pemendakan. Sebenarnya dia punya kaedah pengiraan dia, kebanyakannya adalah sama. Apa yang membezakan dia adalah haba penyesaran, bahan dia lah. Apa dia punya bahan dia, apa dia punya persamaan kimia yang terlibat, ya, dan juga definisi itu sendiri daripada haba penyesaran. Okey, haba penyesaran ni apa dia? Haba penyesaran ialah, kalau cikgu suka tulis haba yang dibebaskan. Ya. Semua haba penyesaran adalah tindak balas eksotermik. Ya. Semua adalah tindak balas eksotermik. So, tak perlu bimbang, kita hanya guna haba yang dibebaskan. Okey, haba yang dibebaskan apabila apa? Haba penyesaran berlaku pada apa? Logam yang telah disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, haba yang dibebaskan apabila 1 mol logam, mesti 1 mol ya, logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey. Means awak sendiri pun dah tahu larutan garam biasa. Kalau kita gunakan contoh, cikgu ambil kuprum sulfat, ya, cikgu nak sesarkan kuprum sulfat, cikgu mesti letakkan garam yang lebih tinggi ataupun logam yang lebih tinggi daripada kedudukan kuprum dalam siri elektrokimia. So, cikgu ambil lah contoh magnesium. Okey, so kita dapatlah magnesium sulfat. Okey, tambah dengan kuprum lah. Okey, so kita dapat di situ. Sama dengan contoh dia punya haba pembakaran dia mungkin 300 kilojoule mol negatif 1. Okey, so berdasarkan tindak balas itu kita boleh lihat. Itu adalah contoh. Dan juga eksperimen dia juga sangat-sangat mudah ya, kalau kita nak buat eksperimen dia. Okey, kita ada satu bekas ya, satu bekas yang kita isi dengan larutan lah. Larutan apa di sini? Cikgu buat warna biru ni. Ini adalah larutan kuprum sulfat lah. Larutan kuprum sulfat. Contoh kalau awak nak buat, awak masukkan 100 cm padu 0.1 mol DM negatif 3 larutan kuprum sulfat. Okey, kemudian awak masukkan apa pula? Okey, masukkan spatula, masukkan satu spatula lah. Satu spatula serbuk magnesium. Okey, serbuk magnesium warna apa? Sepatutnya warna kelabu, tak apalah, kita guna hitam je. Okey, masukkan serbuk magnesium. Bukan satu spatula masukkan serbuk magnesium secara berlebihan. Ya, secara berlebihan. Biasa kita masuk secara berlebihan. Okey. Yang ni bukan bika, kita guna apa? Kita guna cawan polystyrene. Untuk apa? Untuk membolehkan ataupun untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Okey. So kita gunakan, and then dengan cepat kita kacau dengan menggunakan cepat dengan pantas, kacau menggunakan termometer. Okey, and then barulah kita buat apa? Kita catat suhu tertinggi. Lupa nak catat suhu awal. So, masa bila nak catat suhu awal? Masa dah masukkan larutan tu kan. Ni ayat pertama, ayat kedua kita catat suhu awal. Okey. And then catat suhu tertinggi.
baru record lah, record pemerhatian. Okay. Right, so itu eksperimen dia sangat simple ya, sebab dia hanya menggunakan bahan tu, and then kita just kacau, and then awak dapat dia punya perubahan suhu dia, terus awak boleh buat pengiraan ya. Okay, contoh cikgu ambil contoh dalam buku teks ada dalam buku teks, cuma cikgu ubah sikit lah contoh serbuk magnesium ditambah secara berlebihan dalam larutan kuprum sulfat 0.2 mol DM -3 larutan dalam 50 cm padu larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Okey, suhu campuran meningkat dari 27 darjah Celsius kepada 33 darjah Celsius contohlah ya. Dan hitung haba penyesaran. Okey. So daripada situ awak boleh kira. Okey, seperti biasa mulakan dengan letak dulu rumus yang asal dia. Okey, rumus yang besar dia dulu Rumus yang besar yang kita ada adalah delta H sama dengan Q over N. Okey, dan sekarang awak kira lah salah satu, nak kira Q dulu ke nak kira N dulu. Sekarang delta H tak diberi, Q pun tak ada, tapi maklumat dia lengkap, N pun kita ada maklumat dia. Okey. Cikgu start dulu dengan mengira dia punya N. N dia adalah dia punya bilangan mol MV per 1000. Okey. Bilangan mol kita adalah kita ambil daripada kuprum sulfat kita lah. Kita punya M kita adalah 0.2, kepekatan 0.2 kali dengan volume kita adalah 50 cm padu 50. So bahagi dengan 1000. So awak akan dapat 0.2 okey 0.2 kali 50 bahagi 1000. 0.01 mol. Okey, dah dapat N. Kira pula kita punya Q Q sama dengan MC theta M kita di sini larutan kita hanya ada satu saja. So kita ambil larutan kita adalah 50 cm. So tukar kepada gram jadi 50 lah. 50 gram. C kita adalah muatan haba tentu tetap 4.2, and then theta kita 27 kepada 33. So 33 tolak 27 jadi 6 lah. Okey. So tak payah letak unit di sini. Unit hanya last kali kita letak kan. Unit di sini joule lah. Okey. So awak darab semua 50 kali 4.2 kali dengan 6. So awak dapat 1260 joule. Ingat kata cikgu, unit akhir untuk delta H adalah kilojoule. So tukar siap-siap, terus tukar kepada 1.26 kilojoule. So selamat kita kat sini. Okay, and then masukkan saja rumus yang itu ke dalam delta H lah. Delta H sama dengan Q over N. So masukkan 1.26 bahagi 0.01. So awak dapatlah jawapan awak 1.26 bahagi 0.01. So dapat 126 kilojoule mol negatif 1. Okey, disebabkan ini adalah tindak balas eksotermik, jadi kena ada negatif. So jawapan akhir negatif 126 kilojoule mol negatif 1. Okey. So itu cara pengiraan kita lah. Bagaimana? Sangat-sangat mudah, tak susah pun untuk mengira muatan ataupun kita nak mengira haba penyesaran. Right? Okey, selesai kat situ untuk haba penyesaran. Okey, boleh kita 9 minit saja video ni. Tu kita dah selesai dah, habis dah. Okey, tak apalah. Jadi cikgu nak habis
awak buat latihan sikit lah. Latihan cikgu nak kali ni awak buat latihan dalam buku teks sikit ya, supaya awak boleh kira lah. Banyak sikit pengiraan yang awak boleh buat dalam buku teks. Okey, muka surat, buku teks, muka surat 127, aktiviti 3A ya, aktiviti 3A. So buat itu sampai habis. Okey, lupa nak lukis satu lagi, iaitu gambar rajah aras tenaga. Kita lengkapkan dengan gambar rajah aras tenaga. Okey, so macam mana nak buat? Macam biasalah, tenaga ya, mesti ada label, and then tindak balas exo, so mesti macam ni, and then bawah, and then untuk hasil kita. Okey, bahan kita kita ada kuprum sulfat tambah dengan Mg ya. Dan kita dapat MgSO4 tambah dengan kuprum. Okey. Dan delta H kita, delta H sama dengan negatif 126 kilojoule. Mol negatif 1. Okey, so itu adalah gambar rajah aras tenaga bagi soalan inilah. Okey, so selesai untuk haba penyesaran. Okey, itu saja video kali ni ya. So cikgu harap awak faham. Kalau tak faham boleh tanya cikgu lah, tak ada masalah. Saja, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi.